أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita di dalam nikmat Allah Taala. Yang ini nikmat yang pertama, nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Masih lagi kita dirizkikan oleh Allah Taala dengan nikmat nyawa dan nafas. Kita bersyukur pada Allah Taala di saat ini masih lagi Allah Taala memberikan kita taufik untuk sama-sama kita menuntut ilmu, yang mudah-mudahan dengan ilmu ini menambahkan lagi kekhusyukan hati kita, menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung pada hari ini siri yang ke-12 daurah kitab kita dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kita akan bersama-sama pada malam ini menyambung muka surat yang seterusnya. Kalau dalam kitab yang saya letak linknya di Facebook itu, boleh lihat dalam itu kitab Rumi. Kita berhenti pada bab pada muka surat 91, yakni pada bacaan rokok. Mungkin pada tuan-tuan puan-puan yang ada kitab yang baru mungkin agak berbeza sedikit muka suratnya. Jadi kita berhenti pada rokok, maknanya selepas daripada membaca Fatihah. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan ada adab sambungan, ada adab dalam salat. Kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم آمين. اللهم ارزقنا هداية للصواب وصدقا في القول وإخلاصا في النيات والأعمال. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan lihat bagaimana salat yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Semuanya berdasarkan daripada hadis, hadis-hadis Nabi SAW, keadaan bagaimana Nabi SAW salat, apa yang nak ditumpu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nakkan di dalam solat kita itu adalah kita mendapat pati dia, maknanya mencapai kepada hakikat solat itu sendiri. Kita dah berpuluh tahun solat daripada kita baligh, sehingga pada saat ini apa yang kita nak timbang, yang kita nak lihat, neraca apa yang kita nak pakai ketika mana kita nak lihat solat kita ini berkualiti ataupun tidak, adalah dengan kita menilai sejauh mana kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama, para alim ulama tasawuf, mereka menyebutkan bahawa imadus salah, tiang ataupun pasak kepada solat itu al-khusyuk. Khusyuk, maknanya kekhusyukan itu merupakan pati daripada solat itu. Apa dia khusyuk? Hudurul qalbi, iaitu menghadirkan ataupun kehadiran hati kita itu ma'al qiraati wadh-dhikri bitafahumi, iaitu hadirnya hati ketika mana kita membaca, ketika mana berzikir, ketika mana kita membaca semua rukun-rukun qauli itu bitafahumi, iaitu dibaca dengan apa? Dengan faham. Kita baca dengan faham, dengan menghayati setiap lafaz yang kita baca. Sebab itu saya sebut pada minggu Ahad yang lepas,
ya, bahawa kita sudah sampai suatu tahap mesti kita meningkatkan kualiti ibadah kita, solat kita. Maknanya bacaan-bacaan solat itu sudah menjadi kemestian untuk kita faham. Ya, daripada mengangkat takbir, ya, daripada kita melafazkan niat. Saya yakin semua tahu bila kita melafazkan niat tu, semua tahu dia punya makna dia. Ya, tapi bila kita melafazkan Allahu Akbar, ketika itu ke mana kita meletakkan Allah Ta'ala, di mana kita letakkan Allah, dan di mana diri kita sebagai hamba. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung muka surat 91, ya. Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir rukuk, dan mengangkat tanganmu seperti cara yang telah disebutkan, namanya di dalam kaifiyat takbiratul ihram. Ketika mana kita nak rukuk, maka disunnahkan kita mengangkat takbir. Disunnahkan kita mengangkat takbir, kan. Kita nak rukuk ni Allahu Akbar, takbir. Masa takbiratul ihram kita takbir, ya, kita angkat sekali Allahu Akbar. Bila kita nak rukuk Allahu Akbar. Kemudian sami'allahu liman hamidah, ya. Kemudian baru kita sujud. Ketika i'tidal, ketika kita nak rukuk, maka disunnahkan kita mengangkat, maknanya bertakbir dengan mengangkat tangan. Itu dinamakan sunnah takbir intiqal, takbir perpindahan. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga engkau sampai berada di dalam keadaan rukuk. Ini yang paling sempurna dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu, ya, bila kita melafaz takbir, ya, contoh takbiratul ihram, kita nak sampai ke dada kita tu, ya, disunnahkan muqaranah, maknanya menyertai Allahu Akbar sampai. Sama juga kita rukuk, bahkan pada setiap rukun. Allah, kita nak rukuk Allah, sehingga kita benar-benar rukuk 90 darjah akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar tak rukuk lagi, ataupun dah rukuk baru Allahu Akbar. Ya, jadi kurang sempurna. Ya, kita nak buat yang paling sempurna. Dalam solat kita nak bagi yang terbaik. Kerana solat ni kita nak bagi hadiah, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita rukuk, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Maknanya kedua kepala lutut, sedangkan jari jemarimu terbuka, terhurai, dan tegakkan lututmu baik-baik. Jadi lutut tu jangan begini, ya. Maknanya jangan ke depan sikit, bahkan tegak. Lutut kita tu tegak. Ya, kalau boleh tekan sedikit. Kalau kita belajar dalam perubatan, ya, tentang hikmah kita solat ni, maknanya rukun solat ini, maknanya rukuk ini kalau kita buat betul-betul dengan kita tekan sikit lutut kita dengan badan kita 90 darjah, maka ia akan membaiki apa? Membaiki tulang belakang kita. Akan membaiki saraf-saraf belakang kita. Jadi solat ni bukan sahaja sebagai tanda ubudiyah, bahkan Allah Ta'ala bagi lebih daripada itu. Allah Ta'ala bagi sihat. Syaratnya dibuat dengan betul. Dan ratakan belakang lehermu, maknanya leher kita ni, dan kepala sehingga semuanya kelihatan seperti sekeping papan. Bahkan tutup guru kita dulu letakkan botol air dekat belakang badan. Maknanya kalau botol air itu tegak, maknanya tegaklah badan kita. Maknanya betul-betul lurus. Dan renggangkanlah kedua sikumu daripada lambungmu. Maknanya daripada rosok ni, jangan kita kecilkan seperti muslimat. Perempuan kita kecilkan. Bagi lelaki, maknanya kita renggangkan sedikit. Kita renggangkan sedikit. Ya. Kedua siku itu daripada badan kita ini. Sedangkan perempuan maknanya merapatkan, maknanya mengecilkan. Jadi orang perempuan ni semua gerakannya kecil. Ketika takbir Allahu Akbar kecil. Orang lelaki besar, Allahu Akbar. Ketika dia rokok pun tangan dia kecil. Ketika sujud pun kecil. Ya. Sehingga diibaratkan oleh tutup guru kita, kalau lelaki itu dia sujud, anak boleh lalu lagi bawah dia. Maknanya luas lagi kawasan tu. Tapi kalau perempuan muslimat, kalau dia sujud, maknanya anak-anak tidak boleh lalu. Baik. Kemudian membaca ketika rokok 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita baca ni dengan penghayatan, ya, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha azim, maha agung. Macam mana kita nak rasa keagungan Allah? Ya. Macam mana kita nak rasa keagungan Allah?
Ni selalu orang tanya, ya, bagaimana kita dah baca dah maha suci Allah yang agung, Tuhan yang agung, dan segala puji baginya. Jadi macam mana kita nak merasa Allah tu agung? Ini sebahagian kaifiat ataupun kaedah yang ulama ajar adalah dengan kita menghinakan diri kita ketika itu. Ya, ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung, maka kita katakan pada diri kita, akulah yang hina, akulah yang bodoh, akulah yang jahil, akulah yang tak ada apa-apa. Maka ketika itu, ketika kita merasa rendah, maka ketika itu, ya, roh kita naik, menghadap Allah Ta'ala. Jiwa kita merasa rendah, sebenarnya kita sedang meninggikan dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini rahsia yang dicongkil oleh ulama-ulama, ya, supaya ketika mana kita solat ada ta'zim yang benar pada Allah. Maknanya betul-betul kita membesarkan Allah Ta'ala. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih. Kalau kita sembahyang seorang, contoh dia, tidak berjamaah, maka kita tambahkan tasbih itu sampai 7 kali ataupun sampai 10 kali. Ya. Kenapa? Sebab bila kita solat berjamaah, Nabi SAW mengajarkan bila solat berjamaah itu lebih ringkas. Jadi imam, kalau kita jadi imam ataupun kita bersama dengan keluarga kita, ringkaskan solat. Ringkas ni bukan maksud terlalu sekejap, maknanya secara sederhana. Jangan kata ringkas ni baca satu ayat je. Waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Wah, makmum pun rasa ni hebat ni. Ini hari ni ayah nak baca surah Baqarah. Alif lam mim, Allahu akbar. Satu ayat je dia baca. Kan? Jadi itu terlalu ringkas. Ya? Boleh tak Ustaz? Boleh. Cuma kita kata ringkasnya nanti kita akan sebut macam mana Nabi SAW solat berjamaah dalam keadaan yang dikatakan ringkas. Itu ringkas yang dibuat oleh Nabi SAW. Dengan kita berbeza. Bahkan ketika solat berjamaah itu nanti kita akan sebut adab-adabnya. Dia sangat berbeza dengan ketika mana kita solat sendirian. Jadi Imam Ghazali rahimahullah menggalakkan supaya kita menambah tasbih itu. Kalau kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca biasa 3 kali, kita baca 7 kali. Bahkan guru dulu waktu mengaji, guru kita Syekh Yusri Al-Hasani hafizahullah, beliau ada menyebutkan antara kaedah untuk kita yang was-was dalam solat, maknanya kadang-kadang kita was-was, datang was-was, tadi dah sujud ke belum, tadi dah tahiyat awal ke belum. Antara kaedahnya apa dia? Iaitu dengan membaca tasbih pada rokok dan sujud itu dengan bilangan yang berbeza-beza. Ini kaedah ulama ajar. Contoh dia, rakaat pertama kita baca 9 kali atau 7 kali. Rakaat kedua kita baca 5 kali. Rakaat ketiga kita baca 3 kali. Rakaat keempat kita baca sekali. Jadi ketika mana kita lupa, kita ingat bilangan tasbih rakaat tersebut berapa kali. Maka itu memudahkan bagi kita untuk mengingat kita pada rakaat yang keberapa. Ini kaedah. Jadi Imam Ghazali ajar ni pun sebagai suatu kaedah untuk menambahkan pahala kita bila mana kita solat bersendirian. Kemudian engkau angkat kepala sampai engkau kembali tegak seperti rokok. Ini namanya i'tidal. I'tadala ya'tadilu i'tidalan. Maksudnya dalam solat ni perkara yang paling tengah-tengah sekali adalah i'tidal. Kita berdiri, setelah mana kita sujud, setelah mana kita rokok tadi, kita membesarkan Allah, mentakzim Allah, kemudian kita bangun sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Allah dengar kita memuji Allah Ta'ala tadi, kita bangkit. Kita bangkit tadi dalam keadaan kita rasa Allah, hina aku ya Allah, dalam keadaan aku bangkit ni pun kau izinkan aku memujimu ya Allah. Jadi ketika mana kita i'tidal, dibacalah, eloknya baca dengan sempurna. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ataupun Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ini ada riwayatnya di dalam hadis. Jadi i'tidal ini tidak boleh
kita panjang-panjangkan. Jadi dalam solat ada dua jenis rukun, rukun panjang dan rukun pendek. Jadi rukun pendek itu adalah i'tidal dan juga tahiyat awal contoh dia. Jadi rukun-rukun seperti itu hendaklah dilakukan, yang maknanya panjangnya tidak melebihi panjang rukuk yang kita buat tadi. Kecuali i'tidal ini boleh dipanjangkan ketika mana apa? Selepas kita ketika kita nak membaca doa kunut. Sami Allahu liman hamidah, kemudian kita angkat tangan kan, kita doa kunut. Itu boleh i'tidalnya dipanjangkan, syaratnya dengan doa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika engkau solat subuh, maka bacalah kunut ketika engkau i'tidal pada rakaat yang kedua. Ya, dalam mazhab Syafi'i mudah. Daripada dulu kita buat, ya. Dah diajar oleh tutuk guru kita, maknanya kita akan baca kunut, ya, selepas daripada rokok. Selepas daripada rokok. Jadi kita buatlah, jangan ditinggal apa kunut, ya, kerana kunut ini asal daripada perkataan qanata, maknanya orang yang taat. Jadi orang yang buat kunut ni sebenarnya tanda ketaatan dia kepada Allah dengan dia berdoa. Kalau kita lihat dalam mazhab-mazhab yang lain, ni seperti contoh, dalam mazhab Maliki contoh dia, kunut itu dibaca sebelum daripada rokok. Ya, kalau mungkin sahabat-sahabat kita ada yang belajar di Maghribi contoh dia, di Morocco sana, biasanya mereka di sana akan baca kunut sebelum daripada rokok. Sebelum daripada rokok. Ini perbezaan. Ala kulli hal, rokok tu ada. Ya, rokok tu disunnahkan dalam mazhab Syafi'i, ya, maknanya dibaca, bahkan lagi-lagi pada musim wabak, musim penyakit ni boleh kita membaca apa? Boleh kita membaca kunut nazilah. Itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, kita pun sujud. Mula kita turun tu Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai ke bawah. Ya. Jadi jangan Allahu Akbarnya habis dulu. Kita nak muqaranah tadi. Kita nak berserta dengan takbir. Allahu Akbar sehingga ke bawah. Jadi sehingga sempurna. Ya, jadi kita sujud, kita nak sujud tu tak perlu lagi kita mengangkat tangan, ya. Seperti mana kita nak rokok dan juga kita nak i'tidal tadi, kita i'tidal itu ada namanya sunnah mengangkat tangan bagi takbir intiqal, takbir perpindahan. Ketika kita nak turun kepada rokok, mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Dan pertama kali, ya, letakkan lututmu dahulu. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini, kalau kita lihat adanya rukun tartib, sehingga pada setiap rukun bila kita nak turun pun, disunnahkan lutut dahulu. Mungkin kita ada lihat setengah orang dia salat dia turun tangan dulu, itu mengikut mazhab yang lain. Mazhab Maliki kalau tak silap saya. Turun tangan, ya. Kalau kita turun lutut sebab ikut tartib. Yang paling dekat dengan kaki lutut, kemudian tangan, kemudian baru dahi. Ya. Diiringi dengan dahimu pada hal dahi itu terbuka dan letakkan hidungmu bersama dengan dahimu. Jadi kita turun kepala dahi, cecah kepada tempat sujud, itu yang akhirlah beserta dengan hidung. Wajib ke sentuh hidung? Hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau orang perempuan muslimat yang pakai cadar, yang pakai niqab contoh dia salat tanpa dia buka niqab, juga hukumnya adalah sah. Kerana dalam mazhab Syafi'i hidung itu adalah sunnah. Dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu. Maknanya bagi orang lelaki, jarakkan sedikit, ya, bahasa dia kita buka tangan tu, supaya apa? Supaya dapat kita melaksanakan rukun sujud dengan sempurna. Kecuali dalam keadaan orang yang ramai, ya, orang yang ramai. Sakit lutut, boleh turun tangan dulu, boleh. Kita ikut kemampuan lah, sebab salat ini
ibadah yang kita buat adalah mengikut kepada kemampuan. Jadi kalau lutut tu memang sakit sedikit, boleh, waktu kita turun tu boleh kena dulu. Kalau kena dulu memang sakit betul, turunlah tangan. Tapi kalau kena memang sakit terus, sakit sedikit, maka bolehlah turun lutut. Sebab masing-masing dia ada sakit ni, dia ikut kepada tuan dia masing-masing. Susah. Kadang-kadang orang tanya, "Ustaz, saya ke lutut macam mana?" Kalau berlari okey. Jalan okey. Tapi bila nak sujud sakit Ustaz, contoh dia. Ikut kepada kemampuan dia. Sebab tu orang yang ada masalah sakit kaki dan sebagainya, dalam solat ni kebiasaan kita akan ajar untuk dia solat dengan duduk di atas kerusi. Ini rukhsah yang dipanggil sebagai ijtihad ulama pada masa kini. Ijtihad ulama pada masa kini maknanya boleh bagi orang yang ada kekurangan, kurang sihat, contoh dia kaki dia, badan dia, untuk dia solat atas kerusi dengan syarat ketika sampai pada waktu sakit dia. Kalau dia tak sakit, tak ada apa, saja-saja tak boleh. Dan perempuan tidak berbuat demikian. Ia hendaklah merapatkan sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain. Dan letakkan kedua tanganmu atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu. Jadi kita sujud itu, jangan tangannya ke depan, berbetulan dengan bahu. Ini bahu kita, ataupun beginilah, berbetulan dengan bahu. Jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke tepi. Sempurnakan. Dan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita dah sebutkan rahsia rukuk dan sujud pada hari Ahad yang lepas, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan dalam salat ini supaya kita menundukkan keegoan kita. Nak tundukkan keegoan ini, antaranya Allah ajar dalam salat, seperti rukuk, seperti sujud. Bahkan rukuk sujud ini suatu rukun yang sangat istimewa. Dalam tiap-tiap rakaat, rukun yang paling banyak yang Allah Ta'ala syariatkan adalah sujud. Kenapa sujud sampai 2 kali setiap rakaat? Supaya nafsu kita tunduk kepada Allah. Sombong mana pun, tinggi mana pun, hebat mana pun kita atas dunia, tapi kita berhadapan dengan Allah, semua jawatan tu tak ada. Maka kitalah hamba yang paling hina ketika itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita merasa hina itu, maka dibaca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi nak merasa Allah maha tinggi, kita hinakan diri kita. Ya Allah, akulah yang maha hina, rendah, jahil, tak ada apa-apa. Ketika itu kita akan merasakan tinggi dan hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Engkau membaca tasbih ini 3 kali apabila engkau salat berjamaah. Jika salat seorang sendirian, maka bacalah 7 ataupun 10 kali. Mengangkat tangan ketika takbir, ada berapa keadaannya? Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mana kita nak rukuk, yang ketiga bangun daripada i'tidal, dan yang keempat ketika kita bangkit daripada tahiyatul awal. Tahiyat yang pertama, bangun daripada tahiyat awal tu, ketika itu kita disunnahkan untuk mengangkat takbir sekali lagi. Namanya mengangkat tangan. Takbir tu tiap-tiap perpindahan takbir. Tetapi sunat, di mana sunat mengangkat tangan pada 4 tempat tadi. Pada 4 tempat. Saya ulang, ketika takbiratul ihram, yang mula-mula kita nak salat, ketika kita nak rukuk, ketika kita bangun dari i'tidal, dan yang keempat adalah ketika mana kita bangkit daripada tahiyat yang pertama. Bangkit daripada tahiyat yang pertama. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian engkau bangkit dari sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar sehingga engkau duduk dengan sempurna, dan duduklah di atas telapak kakimu yang kiri dan tegakkan telapak kakimu yang kanan. Ini dinamakan sebagai duduk iftirash. Duduk iftirash ini maknanya duduk di bawah, kaki kiri kita ni di bawah punggung kita. Di bawah punggung, dan kaki kanan kita menegak.
menegak begini, ya. Jadi tegak itu diusahakan semampunya kerana ada hikmah dia. Ya, maknanya tanda sebagai apa? Benar-benar kita nak mengabdikan diri pada Allah, sehingga ketika kita menegakkan kaki itu, ya, maknanya keadaan itu sangat diredai oleh Allah. Itulah tanda ubudiyah, kita sanggup, ya, sanggup kita bahasakan sanggup kita sakitkan kaki kita, kan. Kita kepakkan kaki kita, duduk tegak-tegak seperti mana kita nak ikut betul-betul seperti duduk Nabi SAW. Jadi duduk, ya, itu dipanggil sebagai duduk iftirash, duduk seperti mana tahiyat awal. Dan membaca, maknanya jari pula dalam keadaan tidak digenggam, sebab kita nak duduk antara dua sujud ni. Membaca Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, ya, kasihan ke aku ya Allah, warzuqni, berilah aku rezeki ya Allah, wahdini, beri aku petunjuk ya Allah, wajburni, ya, tutuplah, ya, wajburni ni tutuplah kekuranganku, tampunglah kekuranganku, wa'afini, beri sihat kepada aku ya Allah, wa'fu anni, ampunkan aku ya Allah, ya Allah, ya Rabbi firli warhamni, wajburni, ya Rabbi firli warhamni, wajburni wahdini, ya, wa'afini wa'fu anni. Ada 5, ada 6, ya. Lebih kurang Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, ya. Kalau dalam riwayat lain warfa'ni, maknanya tinggikan kedudukanku, ya. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada lebih kurang 7 ataupun 8 permintaan doa kita pada Allah ketika mana kita duduk. Nak baca laju ke perlahan ke, paling afdal kita baca dan kita faham. Kita baca dan kita faham. Baik. Ketika duduk antara dua sujud ini pun merupakan rukun pendek. I'tidal rukun pendek, tidak boleh diperpanjangkan kecuali ketika kunut saja. Kemudian tahiyat awal, kemudian duduk antara dua sujud, ini merupakan rukun pendek. Maksudnya rukun pendek ni rukun yang bila mana kita buat, kita laksanakan, ia tidak melebihi rukun panjang. Rukun panjang pertama berdiri. Kita berdiri ketika mana membaca Fatihah, membaca surah. Kemudian rokok, rukun panjang, dan juga sujud juga rukun panjang. Maknanya rukun yang boleh diperpanjangkan. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian lalu engkau sujud sekali lagi seperti kaifiat sujud yang pertama, dan engkau bangkit pula untuk duduk istirahah. Ni penting ni, duduk istirahah ni. Ya, selalu kadang-kadang ada di antara kita tak duduk istirahah. Maknanya kita nak bangun kepada rakaat yang kedua, disunnahkan duduk istirahah. Apa duduk istirahah tu? Duduk seketika. Kita duduk macam mana duduk antara dua sujud, kemudian kita ke depan dan bangkit pada rakaat yang seterusnya. Allah. Taib. Ya, kita sambung. Dalam rakaat kedua, hendaklah engkau ulangi seperti kaifiat rakaat yang pertama. Bermula dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab itu disunnahkan ketika kita nak mulakan membaca Fatihah, kalau kita imam, a'udzu billah juga. Kalau kita makmum pun, ya, kita membaca a'udzu billah atau membaca ta'awuz, disunnahkan hukumnya. Baik, ketika mana kita sampai kepada tahiyat, kita duduk dengan duduk iftirash. Kita sebut tadi duduk tahiyat awal sunnah iftirash, duduk tahiyat akhir sunnah tawarruk, ya. Maka kita genggamkan tangan kanan kita ni begini. Ni yang tok guru kita ajar, ya. Kita genggamkan begini dengan jari telunjuk begini, ya. Jadi ini paha kita, kita letak begini, ya. Kemudian kita membaca, bermula at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika memberi salam kepada Nabi ni, ulama sebut inilah masa kita nak fokuskan hati kita, seolah-olah kita berada di hadapan Nabi SAW. Ini sangat penting, ya. Kata ulama, kalau sepanjang solat pun contoh tak boleh hadir khusyuk kita pada Allah, maka ketika beri salam pada Rasulullah, kita kena usaha khusyukkan juga. Kerana kita berhadapan dengan insan yang sangat mulia, yang menyebabkan kita Islam hari ini, yang menyebabkan kita beriman hari ini,
yang menyebabkan kita solat pada saat ini. Maka Nabi SAW itu ketika kita bagi salam, kita kena hadirkan hati kita. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Kita angkat jari ni. Jadi mata kita ketika mana kita membaca tahiyat dari awal, kita melihat ke tempat sujud. Ya, ketika sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah, maka mata yang melihat di tempat sujud itu pandanglah ke jari telunjuk ini sehingga habis tahiyat. Ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, maka ketika itu mata kita sudah memandang kepada apa? Jari telunjuk. Boleh ke bayangkan maqam Nabi, Ustaz? Terpulang, ya, bayangan ataupun gambaran ni pada akal masing-masing. Yang paling penting adalah hati kita. Hati kita ni ketika bagi salam pada Rasulullah tu bagaimana? Tunduk ke tidak? Malu ke tidak kita pada Nabi SAW? Kerana dengan sebab Nabi pun, dengan sebab Nabi jugalah solat kita baru jadi sah. Kalau kita tak selawat kepada Nabi, solat kita tidak sah. Jadi sebab itu kata ulama, kalau tidak khusyuk sepanjang solat, maka ketika memberi salam kepada Nabi SAW, kita kena paksa. Malukan juga. Ya? Kerana ketika kita solat, ya, mungkin orang tidak khusyuk kerana dia tidak pernah melihat Allah Ta'ala. Ya? Tetapi kita mungkin bukan kata pernah lihat Rasulullah, tapi tahu Rasulullah tu masih ada di dunia ini. Maqam Rasulullah tu masih ada. Maka ya, tidak salah kiranya untuk kita membayangkan itu sekiranya kita tidak mampu untuk menghadirkan hati kita menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terpulang dengan cara masing-masing. Yang penting ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka ketika itu hati kita kena malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu kita solat main-main, solat tak khusyuk, dan disebabkan kita menyebut nama Nabi SAW, maka barulah solat kita naik. Maknanya Allah angkat solat kita ketika mana kita berselawat kepada Nabi SAW. Baik, kita sambung duduk tahiyat akhir. Hendaklah kau duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Tawarruk ni, kalau iftirash, kaki kita tegak kanan, punggung kita duduk di bawah kaki kanan. Tapi kalau tawarruk, ya, maknanya punggung kita tidak duduk di atas kaki kanan, dia tidak duduk di atas kaki kiri, tetapi duduk di atas lantai. Dan kaki kanan kita dalam keadaan tegak. Iaitu dengan mendudukkan punggungmu yang kiri dan mendirikan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan dengan dikeluarkan sedikit hujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan, ya. Jadi terpulanglah, maknanya kepada tuan-tuan, puan-puan, duduk tawarruk ini ada orang dia tak mampu nak tegakkan kaki dia yang sebelah kanan, jadi ikut kepada kemampuan. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang ma'thur daripada Nabi SAW pada tasyahud akhir. Maknanya sebelum memberi salam, kita habis fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi ajar doa ni. Bila kata doa yang ma'thur, maknanya mangqul an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doa ni warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindungi aku daripada azab neraka jahannam, min azabil qabri, pada azab kubur, min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah orang hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga daripada kejahatan fitnah dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Ya Allah, aku telah zalim atas diriku banyak sangat, ya Allah. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang boleh mengampunkan dosa-dosa melainkanmu, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, ampunkanku, ya Allah, ya,
maghfiratan, dengan keampunan, min indik, daripadamu ya Allah, warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan kasihan kepada aku ya Allah, sungguhnya kau maha pengampun dan maha pengasih. Doa yang sunnah untuk dibaca. Dalam riwayat dikatakan doa di antara tahiyat dan juga salam itu doanya mustajab. Doanya mustajab. Baik, kita sambung dalam hadis, minta maaf, Imam Hasan Al-Basri menyebutkan kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu, setiap salat yang tidak hadir, yang tidak khusyuk, tidak hadir Allah Ta'ala pada hatinya, fahiya ilal uqubati asra', maka solat itu lebih dekat kepada apa? Lebih dekat kepada siksaan. Lebih dekat kepada siksaan. Maknanya tidak khusyuk juga merupakan suatu siksa. Kalau kita khusyuk, tenang, itu satu nikmat yang Allah dahulukan daripada syurga. Jadi solat yang khusyuk, itu adalah solat, antara tanda-tanda solat itu mudah-mudahan qabul, diterima oleh Allah. Daripada Nabi SAW, innal abda la yusalli as-salah, sesungguhnya seseorang hamba itu la yusalli as-salah, bila dia mendirikan salat, fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha, maka ketika itu dia tidak dituliskan ganjaran solatnya melainkan 1/6 atau 1/10 sahaja. Wa innama yuktabu lil abdi, dan hanya saja ditulis lil abdi, bagi hamba itu, min salatihi, daripada salatnya, biqadri ma aqala minha, sebanyak mana dia khusyuk mendirikan solat. Jadi bayangkan, ketika mana kita tidak khusyuk itu, boleh jadi tidak ada pahala. Boleh jadi, tapi atas rahmat Allah mungkin berpahala lah dari segi rukun sahaja. Tetapi bila tidak hudur, tidak hadir hati kita menghadap Allah, maka merupakan suatu kerugian. Kerugian. Yang ini yang kita nak dapat dan kita nak capai ketika mana kita salat. Baik. Jadi solat itu bukan sekadar zahir sahaja kita buat betul-betul, kita mengaji bab solat dan sebagainya. Bahkan apa yang kita perlu tekankan solat ini adalah solat dengan hati kita. Kita dah solat dengan tubuh kita, maka solatlah dengan hati, kerana ibadus solah, ibadus solah itu apa dia? Tiang pada solat itu adalah al-khusyuk, kita sebut tadi. Apa dia khusyuk itu? Hudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bitafahumi. Maknanya kita membaca dan kita faham, bitafahum, dengan penghayatan. Tafahum ni makna amul. Kita benar-benar menghayati setiap makna yang kita baca, ayat Quran, zikir, sehingga menyebabkan diri kita ketika itu sibuk mengingati Allah Ta'ala dan lupa kepada dunia. Maka habis daripada salat, maka setelah selesai kita membaca doa tadi, kita berilah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri. Jadi ketika itu berniatlah untuk keluar daripada solat. Kita beri salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, kita niat nak keluar solat. Kita niat nak keluar solat. Jadi salam yang pertama itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah salam kepada malaikat. Salam kepada para malaikat, dan juga kita niatkan salam itu kepada kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi, di sebelah kiri itu untuk apa? Untuk kaum muslimin. Jadi itu sunnah ketika mana kita melafazkan salam. Apa hikmah salam dalam salat? Salam ini kalau kita lihat dalam semua perbuatan, kalau kita nak jumpa orang dalam muamalah, kita akan mula dengan salam. Salam ni menandakan orang tu baik. Begitu juga dalam salat, ketika mana kita melafazkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ulama mengumpamakan seolah-olah kita nak bagi tahu, wahai orang muslimin di sebelah kananku, aku nak jadi orang baik.
Assalamualaikum warahmatullahi. Wahai orang-orang muslimin di sebelah kiriku, aku nak jadi orang baik. Sebab tu kita salat dengan benar-benar salat, ya, maka salat itu menjadi apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia akan menjadi pencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Baik. Kita dah masuk waktu Isyak. Jadi, ya, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini bermanfaat khususnya buat diri saya dan kita semua dalam kita nak menambah khusyuk solat. Ya. Kita lihatlah bagaimana usaha ulama-ulama terdahulu yang telah menulis kaedah-kaedah ini. Terutamanya Imam Ghazali rahimahullah beritahu kepada kita bagaimana nak mendapatkan solat yang khusyuk, adab-adabnya dan sebagainya. Maka jangan kita sia-siakan apa yang telah ulama-ulama kita ajar. Jadi sekadar itu insya-Allah ya pertemuan kita pada malam ini. Kita akan bertemu lagi pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada hari Ahad nanti dalam membicarakan adab solat berjamaah. Ya, adabul imamati wal qudwah, adab imam dan juga makmum. Jadi sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Yang baik segalanya datang daripada Allah, yang kurang lemah ini kekurangan diri saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.